السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap diri kita sebagai hamba yang kesemuanya kita akur. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya maksiat kepada Allah. Kita adalah hamba yang begitu banyaknya melakukan keingkaran demi keingkaran. Kita akur dengan kedudukan hati kita yang serendah-rendahnya, ataupun kita akur dengan kedudukan hati kita yang penuh tawadhu'. Kesemuanya kita adalah hamba yang begitu memiliki serba banyak kekurangan muamalah hubungan baik kita dengan Allah. Walaupun keingkaran demi keingkaran yang kita lakukan kepada Allah ditambahi dengan perbuatan maksiat demi maksiat yang kita lakukan kepada Allah, walaupun sedemikian rupa hubungan kita dengan Allah, masih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala memilih kita untuk berada dalam kesibukan beramal dengan amal-amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka selayaknya hati-hati kita diterjemahkan dalam kondisi keadaan hati yang bersyukur kepada Allah atas pilihan yang dipilih oleh Allah, atas keizinan yang diizinkan oleh Allah, atas bantuan taufik yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan masa yang sama, selain hati kita bersyukur kepada Allah, masa yang sama memohonlah, berdoalah kita kepada Allah supaya kita sentiasa diistiqamahkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah wa insyaallah akan kita muzakarah kitab yang berjudul ataupun kitab yang bertajuk Bustanul Arifin, Taman para Arifin, iaitu para Arifin, para hamba Allah yang memiliki ilmu yang menjadikan qalbu mereka, menjadikan hati mereka memiliki ma'rifatullah, menjadikan ilmu yang ada pada mereka. Allah jadikan hati mereka mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksudkan para arifin, itu bustanul arifin, itu taman para hamba yang arif, itu para hamba Allah yang memiliki ilmu yang begitu bersangatan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dikarang oleh ulama yang tak terasing bagi pendengaran telinga kita, yaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antara kitab kesukaan saya, di antara kitab yang first saya ngajar di rumah saya adalah kitab ni lah. Pengajian di rumah saya buat adalah kitab ini, itu Bustanul Arifin. Dan saya kuliah di beberapa masjid ataupun surau, ada pembahasan, beberapa pembahasan yang kadang-kadang saya suruh para jemaah tu beli kitab ni. Itu kitab yang ada di tangan sebahagian para hadirin hadiran, tuan-tuan perempuan, dan juga kitab yang ada di hadapan saya ini, iaitu Bustanul Arifin. Satu kitab yang dia ada kelas yang tersendiri, kitab yang begitu
sangat menarik, sesuai dengan judul kitab yang diberikan oleh muallif ataupun musannif pengarang kitab, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kisah yang begitu, riwayat-riwayat, kisah-kisah, pembahasan yang begitu jamilu jiddan, pembahasan riwayat-riwayat, kisah-kisah, asar-asar, hadis-hadis, ayat-ayat Al-Quran yang begitu indah, terlampau sangat-sangat di dalam kitab ini. Saya ajak pada diri saya terlebih awal dan juga para jemaah hadirin hadirat untuk bersabar dalam menyelami kitab ini daripada awal dan insya-Allah sampai khatam, sampai akhirnya. Dan satu kitab yang membicarakan mengenai perihal wali Allah, kitab yang membicarakan perihal karamah-karamah yang Allah berikan pada para wali Allah. Isi kandungan kitab ini membicarakan mengenai para hamba Allah yang dicintai oleh Allah, jenis-jenis keramat yang Allah berikan pada mereka, dan mengakhiri kitab ini dengan kisah riwayat-riwayat yang sahih para hamba Allah yang Allah berikan karamah, yang Allah berikan keramat kepada mereka. Kitab ini Imam An-Nawawi rahimahullah karang tak sempat nak habiskan. So kitab ini yang ada di tangan saya sebahagian para jemaah muslimin muslimat, kitab Bustanul Arifin ini adalah karangan Imam An-Nawawi. Imam Nawawi tulis tak sempat nak habiskan. So tergantung kitab ni, kerana Imam An-Nawawi rahimahullah pun telah menemui ajal kematian terlebih awal, sehingga tak sempat nak habiskan karyanya ini. Saya yakin andai kata Allah masih memanjangkan usia ataupun umur Imam An-Nawawi rahimahullah, direzekikan untuk menghabiskan segala isi kandungan yang nak ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, nescaya ini di antara kitab Imam An-Nawawi rahimahullah yang begitu sangat tertarik dan begitu sangat menarik. Imam An-Nawawi rahimahullah memiliki beberapa karya yang besar, sumbangannya di antaranya kitab ini. Al-Allamah Al-Syekh Abdul Fattah Abu Gundah rahimahullah ada karang kitab Al-Ulama Al-Uzzam, iaitu ulama-ulama yang membujang. So di antara ulama-ulama yang bujang, kalau kita bicarakan daripada zaman salaf terlebih awal, iaitu Al-Imam Sayyidina Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah, sampai Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam kitabnya Al-Wara' begitu banyak kun menakalkan perkataan-perkataan ia, iaitu Imam Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah. Dan dalam satu kata-kata sebutan Imam Ahmad ibn Hanbal dalam kitab ini, ia mengatakan bahawasanya Imam Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah adalah seorang ulama yang hampir menjadi ulama yang sempurna, kerana satu kekurangannya tak menjadikan ia sempurna, kerana ia mati atau meninggal dalam keadaan bujang. So kalau meninggalnya Imam Bishr bin Harith Al-Hafi rahimahullah, meninggalnya ia dalam keadaan sempat nikah
sebelumnya, kata Imam Ahmad ibn Hanbal, nescaya ia pun telah menjadi seorang ulama yang begitu sempurna. Di antara salaf yang lain adalah Al-Imam Sayyidina Ma'ruf Al-Karghi rahimahullah pun sama. Selain daripada itu, ulama yang kontroversi iaitu Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah pun sama juga, iaitu tak sempat nak nikah, kemudian menemui ajal kematian. Antaranya adalah pengarang kitab ini, iaitu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita masuk muqaddimah muallif ataupun muqaddimah musannif, pengarang kitab. Kitab yang tuan-tuan pegang ni, saya tanya dekat sahabat saya, Akhi Ahmad Zakir, yang ada di hadapan saya, yang kacak orangnya. Boleh puji macam tu? Tak boleh. Saya tanya kat Ahmad Zakir. Ahmad Zakir kata, Alhamdulillah, kitab yang dibeli sebanyak 20 naskah. Betul tak? 20 ha? Saya tanya kepada sahabat saya ni, kitab ni letak kat surau ke kitab ni siapa cepat dia dapat boleh bawa balik rumah? Kata sahabat saya ni, adalah dia cakap, tapi maksud dia cakap tu, kesimpulan dia adalah letak sini je lah katanya, tak ada bawa balik tak ada. So siapa yang rasa macam belek-belek, tengok macam best ya, macam padu je isi kandungan dia ni, syarah Imam An-Nawawi macam lain je, kat kitab lain macam payah nak jumpa. So tuan-tuan boleh beli sendirilah ya. Kerana ada seorang ulama sebut dalam syairnya, kalaulah kamu membeli kasut kamu lebih mahal berbanding kitab-kitab yang ada di rumahmu kamu beli tak mahal, berbanding kasut yang kamu beli tu mahal, ternyata kamu lebih memuliakan kaki kamu berbanding akal kamu. Sedangkan Allah memuliakan seseorang mukmin itu adalah kerana akalnya, bukan kerana kakinya. Tapi kita lebih sayang kaki berbanding akal. Dan tuan-tuan boleh belilah kitab ni, andai kata tuan-tuan nak beli kitab ni. Dan kerana saya bagi tahu, kerana kitab ni adalah kitab yang sangat-sangat menarik. Satu lagi, saya tak akan sebut manaqib, saya tak akan sebut biodata atau biografi mengenai Imam An-Nawawi rahimahullah. Kenapa saya tak sebut? Kerana mutarjim, penterjemah kitab ini, Al-Allamah Al-Fadilatuna Syekh Al-Arif Billah Al-Alimur Rabbani Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullah, pada hujung akhir kitab telah ia tulis sedikit manaqib, sedikit biodata atau biografi mengenai Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadinya kalaulah milik tuan-tuan kitab yang tuan-tuan pegang itu, kalau milik tuan-tuan sekarang, mudah balik boleh baca sendiri kat rumah. Tapi memandangkan kitab ni hak milik surau, so tuan-tuan nak kena beli jugalah. Andai katalah di meja penceramah ni ada ustaz mengajar kitab Imam An-Nawawi, contoh seperti kitab Al-Azkar ataupun seperti kitab Al-Arba'in Al-Hadith, mungkin ustaz tu dah cerita dah perjalanan awal sampai akhir hidup Imam An-Nawawi rahimahullah secara singkat maupun panjang. Alhamdulillah lah. Ataupun ustaz dah sebut banyak kali tapi saya tak apa nak ingat, so nak kena baca tu biodata atau biografi, bahasa Arab kita sebut manaqib.
mengenai Imam An-Nawawi rahimahullah. Masa hujung kot, betul lah hujung hujung kitab kan. Hadirin hadiran, tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati oleh Allah, belilah kitab ni bagi yang berminat, bagi nak beli. Alang-alang sebelum nak baca nanti, baca terlebih awal lah manaqib, biodata, biografi mengenai muallif ataupun musannif, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullah. Muka surat 1, Muqaddimah muallif. Muqaddimah pengarang kitab. Berkata Al-Imam Al-Hafiz. Kenapa ada Al-Hafiz kat situ? Apakah kerana wujudnya Al-Hafiz di situ kerana Hafizul Qurannya Imam An-Nawawi? Apakah gelaran setelah daripada Al-Imam panutan dekat situ ada Al-Hafiz? Kenapa ada Al-Hafiz dekat situ? Adakah kerana Imam An-Nawawi rahimahullah seorang penghafal Al-Quran? Bukan. Tetapi apakah Imam An-Nawawi rahimahullah seorang penghafal Al-Quran? Itu of course lah. Apakah gelaran ini Al-Hafiz tertuju kerana hafal Al-Qurannya Imam An-Nawawi? Jawabnya tidak. Al-Hafiz menunjukkan Imam An-Nawawi rahimahullah adalah tergolong sebagai ulama ashabul hadis. Maksud Al-Hafiz dekat sini bukanlah kita kata Imam An-Nawawi rahimahullah ulama tak hafal Al-Quran, tak. Cuma Al-Hafiz dekat sini gelaran Al-Hafiz orang yang menjaga. Al-Hafiz ini bukanlah tertuju kerana hafal Al-Qurannya Imam An-Nawawi orangnya, tak. Nak bagi tahu Imam An-Nawawi rahimahullah adalah ulama ataupun ahli hadis. Imam An-Nawawi rahimahullah punya karya yang membuktikan ia adalah ulama yang sangat hebat dalam soal ilmu hadis, iaitu kitab yang berjudul Syarah ala Sahih Muslim. Imam Muslim ada karya kitabnya. So kitab riwayat hadis Imam Muslim, so ada begitu banyak, tak semua tapi ada banyaklah hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim yang Imam An-Nawawi rahimahullah mensyarahnya. Ada hadis yang kita dalam hati kita minta-mintalah Imam An-Nawawi syarah hadis ni. Buka Allah, Imam An-Nawawi tak syarah hadis tu. Tapi boleh kita katakan kebanyakan hadis telah pun Imam An-Nawawi rahimahullah mensyarahnya. Contoh riwayat Imam Muslim mengenai riwayat Sayyidina Uwais Al-Qarani rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu. Khairut tabi'in, sebaik-baiknya tabi'in. Ia tak terkenal di penduduk bumi, malah ia terkenal di penduduk langit. Abul Qasim An-Naisaburi ada karang kitab Uqala'ul Majanin, satu kitab yang menghimpunkan 500 riwayat orang-orang yang gila, tetapi mereka hanya disangkakan gila, tapi mereka alim. Ada 500. Pengarang kitab ni pun telah tinggalkan kita 1000 tahun yang lepas, Abul Qasim An-Naisaburi. So dalam kitab ni first membicarakan orang yang disangkakan gila tapi dia alim, iaitu Uwais Al-Qarani radhiyallahu ta'ala anhu. Uwais Al-Qarani riwayatnya ada dalam kitab Sahih Muslim.
So antara disyarah oleh Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi rahimahullah, bacaan qaran tempat tinggal duduknya itu ra-nya tidak dimatikan. Maksudnya bukanlah kita sebut Uwais Al-Qarni, tidak. Tapi kata Imam Nawawi rahimahullah, ra tadi tak dimatikan melainkan dia kena dihidupkan. Maka bacaannya jadi Uwais Al-Qarani. Ra tu tak dimatikan tapi ra tu dihidupkan. Itulah sikit jelas kita sebut syarah Imam An-Nawawi, kitabnya syarah bagi kitab Sahih Muslim. Berkata Al-Imam Al-Hafiz Syekhul Islam. Apa maksud Syekhul Islam? Maksud Syekhul Islam di sini nak bagi tahu Imam Nawawi rahimahullah adalah faqih, adalah alim dalam fiqh bagi mazhab kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Sebab tu ada Syekhul Islam. So dalam setiap mazhab, kita ada 4 mazhab kan? So dalam setiap mazhab masing-masing ada Syekhul Islamnya. So Syekhul Islam dalam mazhab kita, selain daripada Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, iaitu adalah Syekhul Islam Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi rahimahullah telah menutup perbezaan pendapat fatwa dalam mazhab Syafi'i yang diperselisihkan dalam mazhab Syafi'i soal furu'. Datangnya Imam An-Nawawi, pendapatnya telah dimu'tamadkan dalam soal pandangan fatwa Imam Asy-Syafi'i. So biasa orang rujuk fatwa pandangan mazhab fiqh dalam mazhab Syafi'i, biasa qala An-Nawawi rahimahullah, qala An-Nawawi rahimahullah, telah berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam pandangan ini. Contoh ada banyaklah. Contoh, apa hukum seseorang dia gosok gigi ataupun dia bersiwak ataupun gosok gigi di waktu siang hari sedangkan dia sedang atau tengah berpuasa? Menurut Imam Ar-Ramli, sebelum Imam An-Nawawi, Imam Ar-Ramli, sebab tu kita puasa besok, puasa apa? Tasu'a, hari Khamis. Hari Jumaat kita puasa Ashura. Dalam mazhab kita, dalam jumhur mazhab, termasuk mazhab kita, jumhur mazhab, 3 mazhab kata boleh seseorang mentunggalkan puasa pada hari Ashura sahaja, boleh, no hal, tak ada masalah. Dia puasa nak 10 Muharram saja, dia nak puasa 10 Muharram, maksudnya Ashura, dia nak puasa Ashura saja. Sebelum dia tak mau puasa. Bukan kenapa? Dia tak ada kekuatan untuk puasa, atau mungkin saja-saja dia tak mau puasa. So dia nak mentunggalkan puasa hanya pada yaum Ashura, iaitu pada 10 Muharram saja, boleh. Imam Abu Hanifah Nu'man kata tak boleh, makruh, mesti 1 hari sebelum tu dia nak kena puasa. Kenapa? Panjang pembahasan dia. Pembahasan ini antara dikemukakan oleh Imam Al-Hafiz Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ada 2 jilid. Pada jilid yang pertama dibahas. Tapi jumhur mazhab kata boleh, no hal, tak ada masalah. Sekarang timbul masalah apa? Kena hari Jumaat. Puasa hari Jumaat ada larangan, makruh tahrim, makruh mendekati haram, bukan tanzih. Maksudnya kalau boleh elak-elak lah, tapi still dia tak ada dosa lah. Tapi kalau boleh elak, elak sangat-sangat. Puasa Jumaat saja puasa sunat. Nak elak daripada kemakruhan tadi,
puasa Khamis Jumaat ataupun Jumaat Sabtu, supaya mengelakkan ia terkena makruh. Masalah dia sekarang, Yaum Ashura ni boleh sehari puasa pun tak apa. So boleh tak boleh, kerana dia ada fadilah tertentunya ni, ada riwayat tertentu. Maka Imam Ar-Ramli rahimahullah kata boleh, tapi dia tak kena makruh, tapi elak tu lebih baik. Elak kalau lebih baik, alah puasa Khamis walaupun Nabi tak sempat lah, tapi Nabi sebut dalam riwayat Ibn Abbas, insya-Allah tahun depan kalau aku hidup, aku puasa nanti. Ternyata tahun depan Nabi SAW telah pun menemui ajal kematian, tak sempat nak puasa Tasu'a, 9 Muharram tak sempat. Itu pendapat Imam Ar-Ramli. Contoh dalam mengenai hukum ini, bagaimana bersiwak setelah tergelincir matahari, siwak, nisbah, gosok gigi sama. Imam Ar-Ramli kata hukumnya makruh, kerana dia menghilangkan fadilah. Sesuatu yang ada fadilahnya, kelebihannya, dia menghilangkan makruh. Apa fadilahnya? Nabi SAW bersabda, bau mulut orang yang sedang berpuasa di sisi Allah adalah lebih harum daripada haruman misk, haruman kasturi. So kan ada fadilahnya. Bau mulut yang tak enak kita kata, ataupun tak sedap di bau, kan ada fadilahnya tu, jangan hilang makruh, kata Imam Ar-Ramli. Datang ulama kemudian, iaitu Imam Nawawi rahimahullah, kata tak makruh, kerana siwaklah berapa banyak pun still tetap akan bau mulut juga. Siwaklah berapa banyak pun still tetap dia akan bau mulut juga, kerana perut setengah berkosong. Menurut pandangan Imam Nawawi, maka dia mu'tamadkan tidak makruh. Punya tak pandangan makruh? Punya. Siapa? Imam Ar-Ramli rahimahullah, sebelum daripada Imam. Datang Imam Nawawi memu'tamadkan tak. Maka Imam Nawawi rahimahullah, Syekhul Islam, tulang belakang dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya. So nama Imam An-Nawawi sebenarnya adalah Abu Zakaria Yahya. Syekh Muhyiddin. Syekh Muhyiddin tu apa maksudnya? Menghidupkan agama. Muhyiddin, menghidupkan agama. Ni baru betul nama sebenarnya ni. Abu Zakaria Yahya bin Sharaf. An-Nawawi bukan namanya. Nawawi diambil daripada tempat di Syam, corak kampung, nama kampung tu Nawa. Kampung ni tuan-tuan puan-puan, dulu orang tak kenal pun, sebab dia duduk dalam kampung tu. So Nawa ni kampung corak dalam betul, orang tak kenal. Tapi kerana ada ulama yang sangat alim tempat duduknya di sana, maka terkenallah kita sampai hari ini nama tempat tu Nawa. Sehingga dinamakan sebenarnya adalah Abu Zakaria Yahya bin Sharaf, tapi hari ini semua akan sebut Imam An-Nawawi. Nawawi itu nisbah kepada tempat kampungnya di Syam. Sama juga Imam Bukhari. Nama Imam Bukhari bukan Bukhari. Bukhari itu Bukhara, nama tempat juga. Uzbekistan, Uzbek ataupun kita kata Uzbekistan. Tapi hari ini orang berbuat nama anak Bukhari, bukan kerana maknanya, tapi kerana mengidolakan. Mungkin dia pun tak tahulah itu nama tempat ke tak, tapi orang sebut lepas daripada Imam Al-Bukhari, namanya bukan Bukhari, nama tempat. Sama juga Nawawi, nama tempat, tapi disebahkan kepada tokoh-tokoh inilah. Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i
Syafi'i itu adalah iaitu pegangan mazhabnya, bukan sahaja pegangan mazhab Imam An-Nawawi, bahkan ia adalah Syekhul Islam seperti yang disebutkan di atas tadi, rahimahullahu ta'ala. Di sini ada dua. Karya ini membuktikan Imam An-Nawawi pro-sufi. Sebelum tu, akidah Imam An-Nawawi akidah apa? Kita kata aqidah Imam An-Nawawi Asy'ariyah wal Maturidiyah. Tapi ada golongan pun nak claim Imam An-Nawawi soal aqidah pegangan mereka. Tapi mestilah kalau kita Wahabi, mesti kita claim ini hujah-hujahnya Imam An-Nawawi belah kita. Kita pegangan aqidah jumhur, aqidah Asy'ariyah wal Maturidiyah, pun mesti kita kata Imam An-Nawawi adalah belah kita. So masing-masing ada hujahnya masing-masing. Kita mazhab Syafi'i satulah pegangan mazhab kita, Asy'ariyah pula. So boleh lebihlah kita mengidolakan ulama ini atau menjadikan panutan dalam pembahasan ilmiah, iaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Seterusnya Imam An-Nawawi rahimahullah, ia telah membuktikan ia adalah seorang ulama yang pro-sufi, walaupun tak bolehlah kita kata ia termasuk daripada kalangan mutasawwifin tu, wallahu a'lam. Mutasawwifin, orang ahli dalam ilmu tasawuf, itu wallahu a'lam. Tapi ini menunjukkan Imam An-Nawawi rahimahullah ulama yang suka kepada ilmu tasawuf. Apa hujahnya pula? Hujahnya antaranya pertengahan kitab kot, Imam An-Nawawi rahimahullah akan banyak kot atau menakalkan perkataan-perkataan Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah. Itu satu. Yang kedua, menakalkan perkataan guru kepada Imam Al-Qushairi, iaitu Imam Abu Ali Ad-Daqaq rahimahullah. Dua-dua ini ulama ahli dalam tasawuf, seperti juga disebutkan oleh Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamun Nubala. So Imam An-Nawawi rahimahullah termasuk daripada ulama yang suka kepada ilmu tasawuf. So boleh terbukti pada karyanya inilah, iaitu Bustanul Arifin. Imam Al-Qushairi termasuk daripada imamnya tasawuf, sampai Ibn Qayyim Al-Jauziyah ada karang kitab Madarijus Salikin, syarah ayat Al-Quran, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Syarah ayat satu ni je, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, satu ada 8 jilid. So kat situ banyak sebenarnya riwayat-riwayat berkaitan perkataan tasawuf yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim ada dalam kitab Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah. Kerana Imam Al-Qushairi termasuk daripada zaman ulama khalaf yang pembawakan ilmu tasawuf, seperti Imam Ibn Ata'illah As-Sakandari, Al-Imam Abu Talib Al-Makki, antaranya termasuklah Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah. InsyaAllah pertengahan kitab tu kita akan jumpa berkatanya Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Kitab ni kalau kat masjid surau ini surau pertama lah. Kalau masjid, ada masjid pertama lah. So kalau tempat kuliah saya ni tempat nombor 2. Saya di Pulau Pinang, setiap bulan Ahad minggu ketiga di balik pulau yang durian banyak tu kat balik pulau. Rumah saya orang sana balik pulau juga, Pinang juga. So setiap bulan, sebulan sekali saya ada kuliah kat sana, Sipang 4. Setiap bulan kitab ni Bustanul Arifin. Tapi kitab tu diminta saya lah, boleh tak ngajar Bustanul Arifin? Saya kata boleh lah. Saya ada syarah lengkap sempurna A to Z bagi kitab ini, cuma tak terbit kitab je lah.
So ini adalah kalau di Lembah Kelang, khusus di Shah Alam ni atau di kawasan Selangor ni, ini surah yang pertama. Berkata Al-Imam Al-Hafidh Syekhul Islam Syekh Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Muqaddimah ni best satu lah. Dia ada syair ni, syair yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Syair tu boleh tahan panjang, tapi tak adalah panjang sangat. Syair mengenai hinanya dunia. Imam Nawawi ajak kita tu untuk izhad fid dunya, zuhudlah olehmu terhadap dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahu Tirmizi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul zikr la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baiknya zikir adalah la ilaha illallah, dan seafdal atau sebaik-baiknya doa adalah alhamdulillah. Imam As-Suyuti rahimahullah dalam kitabnya Tafsir Jalalain, ketika menyebutkan firman Allah dalam surah Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang syukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambah. Barang siapa yang kufur, tak kenal apa erti syukur dengan nikmat yang diberikan oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah adalah amat pedih. Ahmad Zakir, pensel ada pensel, nanti bagi kat saya nanti. Pen ke pen, nanti ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji bagi Allah. Berdasarkan firman ayat Al-Quran yang mengakhiri majlis kuliah kita tadi sebelum laungan azan yang dilaungkan oleh muadzin, firman Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang syukur atas nikmat yang diberikan atau dianugerahkan oleh Allah, maka Allah akan menambahkan kenikmatannya itu. Barang siapa kufur, tak syukur dengan nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah adalah amat begitu pedih. Imam As-Suyuti rahimahullah menyebutkan seperti mana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Berdasarkan firman Allah ini, Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang syukur atas nikmat Allah, Allah akan tambah. Jadi sesuatu nikmat yang dianugerahkan oleh Allah, kita memiliki pengharapan yang besar kepada Allah supaya nikmat itu dikekalkan oleh Allah, dan kita berharap nikmat itu bertambah kenikmatannya. Ikatlah kenikmatan itu dengan memperbanyakkan menyebut hamdalah, iaitu alhamdulillah, bersertai dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Saya ulangi, Imam As-Suyuti rahimahullah sebut, seperti mana juga disebutkan sebelumnya oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, sesuatu nikmat yang diberikan oleh Allah, kita memiliki pengharapan yang besar kepada Allah supaya nikmat itu dikekalkan oleh Allah dan nikmat itu bertambah kenikmatannya. So cara untuk mengikat kenikmatan tersebut supaya tak terlepas dari kita, ikatilah kenikmatan tersebut dengan memperbanyakkan hamdalah, iaitu alhamdulillah, disertai dengan qalbu, hati yang bersyukur terhadap yang diberikan, iaitu bersyukur kepada Allah terhadap Allah berikan nikmat tersebut. Maka orang yang bersyukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah, sebenarnya hakikatnya dia tidak melihat nikmat, tapi dia melihat mun'im, yang memberikan nikmat. Orang yang tidak sekadar memandang nikmat, dia mendahulukan pandangan pada mun'im, pada pandangan yang memberikan nikmat, maka sentiasalah dia bertambah syukur atas nikmat tersebut yang Allah berikan padanya. Contoh satu kisah, Al-Hafiz Abu Na'im Al-Asbahani rahimahullah riwayatkan dalam kitabnya Hilyatul Awliya kisah mengenai Sayyidina Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Satu cerita kita tutup. Abangnya atau saudaranya adalah Ibn Zubair atau Abdullah bin Zubair. So peperangan Karbala atau peperangan Karbala Iraq yang terjadi, terpancungnya kepala Sayyidina Husin dipenggal, disembelih
So awal tu ada kaitan dengan kisah Ibn Zubair atau Abdullah bin Zubair. Saya besok di section 25 ikutkan saya syarah hadis arba'ina, nak masuk hadis yang ke-12. Saya ada 2 kali kuliah, satu Jumaat minggu kedua, satu lagi Khamis minggu keempat. Besok Khamis minggu keempat. So last pergi dekat diorang tu syarah hadis yang ke 10 ke 11 yang riwayatkan hadis tu Sayyidina Hasan bin Ali. So besok alang-alang Tasu'a, malam tu besok tu Ashura kan 10 Muharram, alang-alang saya fikir saya ceritalah kepada mereka mengenai peperangan Karbala daripada A to Z macam mana. So rujukan kitab saya adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir. Ada ustaz ngajar tafsir Ibn Kathir? Oh tak ada. Biasa dia kan Masjid Surah Ibn Kathir, terjemahan syarah tafsir Ibn Kathir. So Ibn Kathir ini bukan sahaja mufassirin, tapi ia adalah ahli tarikh, ahli sejarah. So kitab ni memuatkanlah kisah daripada awal ketika Yazid bin Muawiyah diserahkan jawatan oleh Sayyidina ketika syahidnya Sayyidina Ali, kemudian dapat jawatan pada Sayyidina Hasan. Berapa lama Sayyidina Hasan pegang, lepas tu diberikan pada Muawiyah, kemudian Muawiyah sebelum meninggal berikan pada Yazid, kemudian pemerintahan Yazid, siapa jadi gubernur Mekah ketika itu dan siapa Madinah menjadi gubernur ataupun menteri besar Madinah. Kemudian sampai hujung cerita bagaimana mereka bawa kepala Sayyidina Husain tu. Siapa bawa kepala Sayyidina Husain? Kepada siapa dibawa? Ada 2 pendapat. So A to Z diceritakan besok. Target saya 2 jam habis cerita tu. Lepas tu nak cerita pula kelebihan puasa Ashura. Kita bagi Abang Zul kita duduk atas meja cakap, sebut ya, dah tulis bahasa Melayu. Kalau dia tak keberatan lah, nampak macam keberatan je. Itu saya punya plan. Okey, kisah tu ada kaitan mengenai kisah Ibn Zubair. Ibn Zubair nanti diberikan mandat juga setelah habis Yazid bin Muawiyah dapat kepada Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, lepas tu baru dapat pada Ibn Zubair. So dia ada terkait banyak soal doa dan sebagainya. Kalau ada tempat dalam kitab ni kita nak cerita, kita cerita insya-Allah. Al-Hafiz Ibn Aim meriwayatkan Urwah bin Az-Zubair, Zubair bin Al-Awwam. Satu hari Urwah bin Zubair pergi jumpa tabib. Kita kata zaman sekarang ni kita jumpa doktor lah. Kerana ada penyakit terserang pada kaki Urwah ini, ternyata tabib memandang perlu nak kena potong kaki Urwah ni. Cerita ni siapa riwayat tahu? Anak kepada Urwah, Hisham bin Urwah bin Az-Zubair. Zubair bin Al-Awwam ni asyara mubasysyara bil jannah, 10 top 10 sahabat yang dijamin syurga oleh Allah meskipun kehidupan mereka di dunia. 4 ranking awal di atas tu, 4 tu 4 khalifah pegang Di antara list dekat situ adalah iaitu yang disebutkan tadilah, iaitu Sayyidina Urwah, Hisham bin Urwah, Urwah bin Al-Awwam, Zubair bin Al-Awwam. Zubair bin Al-Awwam termasuk asyara mubasysyara bil jannah. So Zubair bin Al-Awwam ada beberapa orang anak. Zubair bin Al-Awwam dinikahkan dengan siapa? Asma binti Abi Bakar. Abu Bakar As-Siddiq punya anak perempuan. So dapat anak, beberapa orang anak. Inilah di antaranya adalah Urwah bin Zubair bin Al-Awwam. Urwah ni baru balik daripada kena potong kaki. Anak ni jumpa dalam perjalanan balik tu, anak dia jumpa. Dia kata, "Ya Abi, wahai ayah, abang, anak engkau, abang saya telah menemui kematian." Lepas Urwah dengar ini, apa kata Urwah? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Orang yang ada di sebelah kata, bukankah disunnahkan untuk menyebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ketika khabar duka dibawakan untuknya? Kata Sayyidina Urwah, hamba layak bersyukur pada setiap diberikan oleh Allah. Allah anugerahkan beberapa orang anak kepadaku. Allah hanya tarik seorang anak je
masih ada sisa lagi anak yang lain. Bukankah selayaknya aku menjadi abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah? Allah menganugerahkan 2 tangan 2 kaki padaku. Allah tarik 1 kaki je, masih ada tangan 1 kaki lagi. Bukankah selayaknya aku menjadi hamba yang bersyukur pada Allah? Apabila alhamdulillah disebut pada lidah, disertai dengan qalbu yang berterima kasih kepada Allah daripada sudut semua pemberian diberikan oleh Allah, ketika kesusahan pun diisi dengan hati yang bersyukur kepada Allah. Sebab tu orang jumpa Sadius Saqati, Imam Al-Qushairi riwayatkan dalam kitabnya Risalah. Orang kata, wahai Sadius Saqati, rumah si pencuri masuk, curi barang berharga saya. Apa kata Imam Sadius Saqati? Alhamdulillah, okeylah. Daripada setan memasuki hati kamu, mencuri iman yang paling bernilai dicabut sehingga engkau murtad, ini lagi bahaya lagi. Alhamdulillah, masih ada nikmat iman dan Islam. Kita kadang ditarik satu nikmat, rasa macam Allah dah tak bagi apa pun nikmat pada kita. Kita lupa untuk membanyak nikmat yang diberi oleh Allah, kadang lupa untuk kita memenuhi hak syukur pada kesemua nikmat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, ilahil ma'am. Sebelum mengakhiri kuliah apa yang kita muzakarah tadi, moga Allah berikan kekuatan untuk kita amal dan kita sampaikan pada orang yang tak hadir majlis bersama kita. Seterusnya, sebelum mengakhiri kuliah, saya minta maaf lah ya, andai kata sepanjang saya kuliah mungkin ada terlepas cakap sehingga terguris perasaan hati tuan-tuan puan-puan, minta maaf sangat-sangat. Saya ada hajat, adalah tolong doakan untuk saya, doakan untuk isteri saya, doakan untuk anak saya. Yang seterusnya, tanamkan niat untuk puasa besok dan memperbanyakkan puasa pada bulan ini, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rawahul Muslim fi sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal puasa adalah pada bulan Ramadan, setelah itu seafdalnya puasa adalah pada bulan Muharram. Seafdalnya salat adalah salat di 5 waktu, setelah itu seafdalnya salat adalah salat di malam hari, iaitu salat tahajud. Dan seterusnya, moga-moga Allah SWT berikan kekuatan untuk kita juga salat tahajud. Dan sebelum tidur, maafkan kesalahan saudara muslim di belakang kita, kita tak tahu apa salah mereka dengan kita, kerana ini juga merupakan amal yang mudah masuk dalam syurga, seperti riwayat sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu. Akhir kalam, yang baik itu datang daripada Allah, salah silap kelemahan kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya qadri khairi syarri min Allah Ta'ala, hakikatnya segala sesuatu baik dan juga buruk kullu min indillah, kesemuanya hakikat datang daripada Allah SWT. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab wa ilahil ma'ab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.